Puaka minggu ini dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan bam bidara ruqyah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat nonton guys. To me macam if it affects me alone, I don't mind. Macam at least kita masih muda, we still have the energy to fight this. But I'm very emotional and I'm very affected when it affects my parents lah. Hai, Assalamualaikum guys. Sekali lagi kita ketemu dalam Puaka dan seperti biasa saya akan jemput individu-individu ke sini untuk ceritakan cerita mereka untuk you all semualah. Jadi tetamu puaka kita hari ini dengar tu suara dia Shira Jusni kan selalu macam tetamu show minggu depan selalu gitu kan Shira Jusni, hai kawan puaka ku. Kau baik. Macam sihat? Sihat. Okay, apa? kamera sini kan? Mana-mana nak tengok sana pun boleh. Okay. Kalau gila kuasa tengoklah semua. Okay. Macam tadi ada tengok juga. Okay. Ni apa ni kain kat sini tiba-tiba tutup aurat. Tutup aurat. Okey, apa cerita Syirah? Apa cerita? Ada cerita? Oh, cerita tadi dah mula masuk sini dah boleh cerita dah. Ya. Yeah. Dah boleh rasa dah. Wow. Kan? Puaka juga tempat ni ke? Puaka juga. Bukan kita je yang puaka tau. Ada lagi tau. Ada. Okey, tak apa, kita continue. Kita jangan teruskan. Kalau let's say experience tu adalah kalau kita shooting ni memang especially late at night tu memang biasa ada je lah cerita dia. So there was once tu tengah shoot satu drama ni lah around I think Yio Chu Kang area ke Ang Mo Kio around there lah. So kita pakai this rundown office building. Memang kat dalam literally tak ada benda, kadang-kadang ada yang roof pun dah jatuh. So we were there for shoot I think almost every day for about 8 days. So kita punya call time usually dalam pukul 11 malam ke atas lah. So at that period of time kita tahu and tempat dia so secluded, kena masuk. When you drive you have to masuk all the way and then tak ada lampu. So it's really a rundown building lah. So every time I realise, every time kalau pergi sana to shoot, selalu hilang benda. Selalu hilang benda. Macam bila tengah pakai makeup ni, bisa dia letak sini, dah pergi shoot, balik benda tu dah hilang. Makeup artist ada dua ke? Sekarang ada makeup artist pun? Makeup artist pun ada, but that one was my own. So bila macam datang balik tak ada, dah sih I knew I put it here because selalu akan faham, macam selalu akan ingat, okay, kau letak sini sebab selalu suka lupa benda. So kita tengok tak ada. Then after everything dah habis, baru nanti benda tu datang balik kat sini. Then I'm like, so this thing happens macam, okay, once or twice saya ingatkan, okay lah, maybe pelupa sendiri lah. But it happens like very frequently tau, especially like lepas pukul midnight gitu, dah macam, apa salah, but at that period of time tak fikir apa-apa lah. Sebab kalau nak tengok, kalau tempat-tempat gitu, orang lain tak rasa seram, then to me okay lah, not as bad lah. Then cuma after the 8th day tu, bila dah habis filming tu, dan I was telling casually lah, bilang makeup artist tu asyik macam lupa, hilang benda je. Tapi yang hilang tu asyik makeup product je. So kalau letak sini, situ lah hilang. Nanti kadang-kadang bila suruh makeup artist pegangkan benda tu, nanti makeup artist pun akan hilang benda tu. So I was telling tu macam asyik hilang Then one of the crew eventually came lah after like the whole day. That was the last day of the shoot tu, dia cakap, actually dia kata the moment when you came from the first day lagi, dia cakap dah ada benda dumping tu. Dia kata benda tu ada dumping. Dia kata benda tu lah dumping air. Oh ya, dia ikut? Dia ikut all the way. Dia kata since the first day, dia kata, tapi dia tak nak bilang sebab dia takut. Kita takut lah kan, ada 8 hari siapa nak pergi layan kalau kita tak nak pergi shoot kan. So you macam magnet macam magnet. So apparently dia kata macam, tapi benda ni dia kata dia ikut you je. Dan I'm like, wow. Tapi saya cakap, tapi kenapa benda lain tak hilang, benda makeup aja hilang? Dia kata sebab dia tahu all the time tu you akan pakai makeup tu, jadi dia nak main-main lah. Gurau-gurau Dia nak main-main. So then bila tengah fikir-fikir, then I remembered a few times bila kita tengah dekat waiting area kan, orang tengah shoot, so kita tunggu seorang-seorang. Nanti kadang-kadang macam terperasan ada macam dengar benda gerak tau. Macam sekejap. Then I'm like, bunyi apa tu? Then I realise it's always my makeup product. Then I was like telling, kenapa benda ni yang dumping ni dia suka macam makeup product Dia kata, entahlah, tapi macam dia kata every time bila benda tu dumping, dia kata dia nampak benda tu senyum. Macam senyum very cheeky gitulah. Orang tu yang nampak. Dia kata macam when dia nampak sebelah tu, dia kata macam benda tu asyik macam gitu-gitu. Mental like, macam gitu je lah. So that's the only encounter that I had so far lah. Kru yang nampak Kita tanya kat sini, kru kat belakang ni, ada nampak? Nampak? Kalau boleh tak nak nampak. Betul Kalau boleh tak nak nampak, ya Allah.
Kan? So far, okay. Saya punya cerita pula dah cerita kat episod yang lalu. Di mana ada setengah orang nangis. Tu kat mana tu? Kakak tu nangis. Kat Melaka. Tergi tu lah. Sedap dia. Sedap pula dia nangis. Macam merdu. Oh, merdu. Sayang apa ni tiba-tiba cakap. Sedap sayang. Macam-macam ni. Kan, macam gitu. Puaka. Lepas tu, okay, tu dah cerita kan. Lepas tu, another cerita is, ada production house ni. Ini dia viral di antara kita je lah. Kita tunjukkan video ni. Apa tahu? Time diorang tengah shoot rancangan budak-budak, kanak-kanak. Kid actor tu kat depan lah tengah macam tulis. Kan, tengah tulis diary ke apa. Kemudian ada orang lalu kat belakang macam membongkok laju. Tapi yang bestnya apa tahu? During shooting, cameraman semua tak nampak. Yang perasan siapa tahu? Editor. Time diorang tengah edit, baru dia nampak benda tu. But that's always the case. Saya selalu macam bila nampak bila tengah edit, kan? Bila nampak benda. Heran kan kalau macam location sekarang ni kita ramai orang kat sini. Tapi dah siapa editornya? Siapa editornya? Move on. Okay, tu dia. Dia dah. Blue Roma dah naik. Okay. So selain daripada tu ada lagi cerita tak? Yang tak boleh dilupakan, yang betul-betul macam akan remember forever. Dia kalau macam tadi tu kejadian kalau tengah shoot lah. Tapi kalau macam kejadian secara peribadi tu memang banyak lah. Dia banyak in the sense that kadang-kadang kat rumah tu macam Halloween juga. Macam Halloween. Sampai Halloween kan, kalau macam Halloween kita macam, makan ni pun sedap tau. Ya ke? Ni. Terus dari siapa tu? Nampak dia termasuk komersial. Terima kasih. Termasuk komersial. Makanlah sea salt caramel daripada siapa ni? Mari sinilah Suzairi Sumari. Oh ni, baking apa? The Baking Mommy. Ni apa? Cookies Cookies. Okay. Makan dulu lah sebelum cerita. Panas lah. Nak cerita-cerita tu kita kata orang tu. Sebab kalau tak makan, Cik Rajus nanti dia nangis, dia emosi. Kita tenangkan keadaan sekejap lah. Terima kasih Baking Mommy. Kasih apa ni? Tapak kuda. Wow. Kaya raya. Tu kat rumah tu. Orang cakap kalau nak makan jangan berbual. Okeylah. Jangan berbual. Habis dia suruh makan, tak suruh cerita. Sebab nak kill time. Takut kurang cerita susah kan? So kita kill time. Sorry semua. Kalau you nak makan apa yang kita makan ni, rasa memang sedap kan? Okay, description semua kat bawah. You just klik lah kat bawah tu, The Baking Mommy. Oh, this is nice. Okeylah, Suzairi berbual dulu lah. Sisop sedap. Suzairi berbual dulu lah. Okay. Cerita ni macam ni. Selit. Untuk episod ni, special sangat. Sebab saya dah bagi tahu dengan Syira, apa kata kita share dengan semua orang tentang apa yang kita dah lalui. Tak macam tu macam dah emotional lah ni. Kan? Kadang-kadang kita tak minta benda ni, kita pun heran. Jadi ada orang tak suka ceritakan apanya. Tisu ada tisu. Tisu nak nangis lah pula. Subhanallah. Nah ni. Tak apa. Satu. Awak jangan macam-macam. Syira ni kalau host dengan saya, dia nangis, nanti kita pun macam berair je. Tapi tak apalah Episod kali ni lain sikit. Dia dekat di hati. Ya. Okey, dia macam ni. Ada orang kalau kena benda gini, dia tak suka share dengan semua orang. Kalau boleh, dia akan simpan cerita ni, apa yang berlaku pada diri sendiri, dengan family dan kawan-kawan yang rapat, that's it. Not to the public. Anak kita ni macam public figure. Kadang anak orang Singapore ni kalau kena something, mesti dia diamkan. So, cerita yang saya nak cerita ni ialah kita ni pernah kena sihir, black magic. Okay? Inilah baru saya ceritakan pada semua orang. Sebab dulu bila saya kena benda gini, keluar juga tercakap. Mengatakan macam Suzairi sakit. Tapi Suzairi sakit macam biasa je. Okay, Suzairi kurang sihat. Macam itulah, macam melodi ke apa gitu kan, behind the scene. Okay, tapi semua orang tak tahu yang sebenarnya saya pun tak tahu saya sakit apa. Sebab selalu tiap malam akan pergi A&E. Sampaikan doktor cakap apa tahu. Okay, jangan pergi apa-apa. Saya nak buat appointment, awak jumpa psychiatrist. Kepala otak kau jumpa psychiatrist kan? Sebab A&E tu mahal. Kalau dah berapa bulan tu kita selalu pergi sana, memang no joke. Okay?
So saya tak puas hati, saya doa jugalah, Tuhan kalau benda ni ada something ke apa, jumpakan saya dengan orang yang pandai. Sebab mak pembacik, pelakon veteran kita, time tu bila saya kena tengah makan, tiba-tiba saya nak terjatuh, terus saya macam dada saya dah macam pop, jantung saya terus cakap apa pasal ni. Tu dah baca, mak pun cakap apa, Suzeri, kita kena hati-hati, kita ni pelakon, kalau kita berdepan dengan orang yang kita tak kenal, jangan bertentang mata dengan orang. Apa mak pun cakap kat dalam lift tu, saya buat bodoh. Sebab saya dah kancong, saya dah takut. Lepas tu makeup artist, Kak Norihan, cakap, boy, sabar boy, okay. Tu istighfar je. Sampai location, dah akan taruh minyak angin kat kaki saya. Saya dah memang dah satu macam tau. Lepas tu bila time to shoot, saya shoot. Lepas tu saya terbaring kat tepi longkang pun, macam kecewanya macam ada orang macam buat bodoh lah. Bukan nak cakap kita ni talent, kita ni artis, do something lah. Bukan, tapi orang sakit kau boleh buat bodoh gitu. Tunggu sekejap lepas ni kau punya turn. Like nyawa kita kat situ kan. Kita tak apa, saya tak kisah, saya maafkan. So yang lama kelamaan baru saya dapat tahu, Tuhan kabulkan, jumpa orang tu cakap, ya, awak adalah orang nak cuba buat. For me, kena buat macam gini, dia macam nak ambil semangat saya. Saya duduk di rumah, nama dia naik. Okey, tak apa. Kalau boleh, ini pengajaran untuk semua orang. Kalau kita nak berjaya, kita jangan lakukan melalui black magic ataupun benda halus ni lah. Kita usaha. Rezeki tak salah alamat. Seriously, rezeki tak salah alamat. Kalau sekarang ni kita lihat macam, wah, ramai orang ada dapat job, Kalau saya tak ada job, saya tak kisah. Kan? Saya tak ada macam kecil hati. Apa ni, aku tak ada talent ke? Oh, dah kacang lupakan kulit. Tak, saya tak pernah fikir macam tu pun. And also, bila terkena benda ni, bagi saya dia macam wake up call. Betul. Kita selalu kalau solat pun lat-lat, lopong-lopong. So ini a wake up call for me to dekatkan diri kita dengan Tuhan. And sikit lagi terima kasih pada orang yang hantar black magic ni sebab bukan apa, anda sebenarnya macam buat tapi the other way, ingatkan saya dengan Tuhan. Dekatkan saya dengan Tuhan. So itu je lah saya nak ceritakan. Jadi itulah kisahnya. And benda tu bila tahu berlaku, bila saya nak shoot second season, first day of shoot, second scene kat prison. Imagine, baru hari pertama shoot, berapa bulan, 3 bulan saya merana. Tetap berlakon je. Betul. Itulah dia ceritanya. Ya, Syashi itu cerita saya. Syashi ni macam mana? Adalah persamaannya jugalah. Someone in the industry yang mungkin tak tahulah. Kadang-kadang pun macam rasa masa baru-baru bila dapat tu rasa marah tau, macam kenapa, like in this modern age ada ke orang masih buat macam ini. Betul. Tapi bila kita dah pergi berubat semua, we'll be very surprised to know actually sekarang ni lah tengah rancak hot, benda ni dia di-practice lah. So but to me, same as you, I always feel that macam dah lepas dah berapa tahun ni dah kena macam ni kan, baru fikir macam if this is the way that Allah nak kita dekat dengan dia, nak kita macam give us a better way to syurga, they will take it lah. I mean that is my only comfort lah. But maybe the thing that kadang-kadang it's me up emotionally sebab it affects my family, my whole family. To me macam if it affects me alone, I don't mind. Macam at least kita masih muda, we still have the energy to fight this. But I'm very emotional and I'm very affected when it affects my parents lah. So for me alone macam this happens since about 5 years ago lah. So sama juga macam bila perasan tu macam every time bila nak show je atau bila tengah nak ada shoot, malam tu akan sakit, tak boleh bangun kadang-kadang. Dan kadang-kadang macam bila maghrib je muka panas, muka merah. I don't know lah, I think maybe some of you also have also realised kadang-kadang kat TV my face can be very terrible. And sebab tu ada orang cakap, kenapa muka dia macam itu. So kadang-kadang bila kita nak explain benda-benda ni, orang tak faham. But to me macam it's okay kalau orang tak faham, but like what you say lah, macam benda ni to share, it's not easy lah. It's something very very private to us. So thank you for giving me this outlet. But for me, kita cakap pasal ni bukan untuk macam nak
persendakan orang tu. Like what you say is true. Bukan Macam nak jatuhkan orang thank you yang for buat giving kita. us a wake up call, tapi at the same time also to ingatkan orang yang hati-hatilah. Macam to me sekarang I think maybe antara baik dengan tak baik ni kadang-kadang macam sekarang ni you grow very cautious of people tau. Macam bila nak berkawan dengan orang tu macam nak berbaik tapi macam hati-hati. berpada-pada macam gitu. So kadang-kadang bila orang kasih makan tu harap jangan kecil hati kalau I cakap no ke macam sorry I dah kenyang, but I think this is the best way for us to save ourselves lah. So macam itulah kadang-kadang bila sebelum show tu sakit, kadang-kadang my face can be very terrible. I think I showed you the photo before lah. So it's very very terrible. Kadang-kadang sampai tak boleh bangun. Kadang-kadang ada yang show tu every Monday, Sunday tu tak boleh bangun dari katil langsung. Tapi benda-benda ni orang tak tahu sebab by the time Monday kan orang tengok oh you are fresh for show. Actually the last time that I kirakan collapse was just a week ago. Pingsan juga. It was also during a show, like a few minutes to my show, like my body was trembling. Itu? Yeah. Tak tahu lah. So my body was trembling, sakit kepala macam, then dah pakai tudung, dah pakai everything, dah dress up. Then I told makeup artist, sorry Aili, bukakan lah, I cannot take it. Sebab dah rasa panas, dah rasa ketat macam dah nak, I don't know Then after that, tapi luckily one of them dekat sana tu dia boleh lah, dia pandai juga untuk tolong. So dia ada tolong sikit lah. But eventually like I almost gave up, macam cakap I cannot do this lah, but I was already there and dah nak show. So I say tak apalah, show has to go on lah. But this is one thing that orang tak tahulah. Orang tak nampak, bila nampak kat TV kita macam ceria je. Ya betul. Dan kalau kejadian kat rumah tu memang macam-macam lah. Bila tengah solat tu kadang-kadang rasa telekong kena tarik. Oh ya, pernah? Itu dah macam like a regular thing lah. So that's why bila Suzari tanya ada tak kejadian luar, dalam hati kejadian dalam rumah tu lagi banyak daripada kejadian di luar. So kalau dekat rumah tu pernah ada tanah kubur luar rumah. Pernah macam-macam lah, pukul 3 pagi, 4 pagi ada burung, bunyi burung non-stop. And then after that, so how I got this thing masa baru-baru tu lah, bila yang tadi I cakap masuk sini pun dah boleh rasa tu kan. So maybe I got this gift was a few years ago where macam bila dah kena benda-benda ni, so badan kita sensitif kan. So kadang-kadang bila kita masuk kita akan dapat rasa tau macam alah benda tu. But one thing that will confirm it is I will dream about it that night again. Macam exactly macam apa benda tu sebenarnya. Tapi benda-benda ni macam it really messes up your mind lah. Macam you know macam case kalau sekarang ni dah rasa okey lah, dah lah, jangan kacau lah. Tapi nanti malam tu dia akan masuk dalam mimpi. Macam itulah. So this is the thing that I've been battling for about 5 years. Still battling. But then like you see macam you know dah after masa baru-baru start tu memang macam I got into depression. I got my anxiety, but dah lepas 5 tahun tu bila kita dah penat tu, dia dah penat tahap dah tak tahu macam mana penat lagi lah. Sampai kita dah cakap tak apalah, kita reda macam apa yang nak jadi sekarang pun asalkan you know maybe this is for my own good. Maybe like you say, maybe kita pun dah terlupakan dia. Sekarang ni kita dah dekat diri dengan dia. So memanglah in a way kalau kita dah kena benda macam ini, there's always the bad and the good thing lah. The bad thing is kadang-kadang badan kita ni merana macam penat nak lawan tu. Tapi yang the good thing is that like what you say, kita ingat dia lebih. Betul. Dan itulah kan, bagi yang kat luar sana yang mungkin tengah menonton ni, mungkin banyak haters kita kat sini tengah padan muka kau kena orang semua. ingatkan kita ni industri ni macam just full of glam tapi orang tak tahu behind closed doors, subhanallah, the things that we go through. Tak apa, tak kisah kalau ada yang kat luar sana yang tengah komen kat bawah ni cakap padam kengkau. Kita padam kengkau di mata awak tak apa, tapi janganlah padam kengkau kita di mata Tuhan. Betul. Itu yang tak kisahlah. So ya, kita doakan yang terbaik yang mungkin kurang manis terhadap kita. Betul. Kan? Semoga mereka semua yalah dapat rezeki, diberi kesihatan dan yang terbaik untuk yang di luar sana. Dan ada cerita lain. Itu cerita kita satu lagi. Kalau misalnya ada yang kata orang tu macam tak sedap badan ke, rasa-rasa macam yalah aku ni kena buat ke. Kalau boleh bagi saya saya terus tak terfikir kepada bomo, kena black magic, tak ada. Saya pergi ke doktor dulu. Betul. Kalau doktor semua cakap nothing, clear ya. Clear baru okey. Yes. Pergi ke tempat lain.
Tapi pada masa yang sama juga, masa baru-baru tu bila kena, of course lah kita share dengan like our close friends kan. Ada yang tak percaya lah. Macam okay, as much as we believe medically of course, but then macam bila kita dah tahu kita kena tu, kadang-kadang orang memang tak percaya. Tapi kita tak boleh salahkan sebab kadang-kadang orang ni bila belum lagi mengalaminya, diorang tak akan faham. So tu pun ada another side of the story lah. Kirakan macam kalau ada mungkin kawan ataupun family yang ada rasa gangguan macam ini, mungkin the only thing that we can do is pray for them, support them. Because kadang-kadang tu kita tahu kalau orang yang belum pernah mengalami dia akan cakap, taklah, you're just thinking too much. Of course we will only be assured when we know that it's really gangguan lah, sebab kita dah pergi check. So I think the only thing that you have to do is just pray for the people who are affected, support them lah. Merana kita tak kat jantung yo. Tak kat jantung. Okay. Just for your information, ni hari shoot kan dengan Suzairi Sumari. Semalam Syira dah kena dah. Kena lagi. Semalam dah kena, semalam tak boleh bernafas Suzairi Sumari. Semalam sampai tak boleh tidur, dia heart palpitation tahu tak. Kita nak takut jumpa Suzairi. Sebab dia dah tahu macam kau nak jumpa kawan kau, nak cerita pasal ni kan, mari aku main dengan kau sikit aku. Kan? Semalam tu tak boleh. Okey, ada orang kasih apa tahu tips. Taruh benda ni akan main kita punya fikiran kan, ataupun akan dia tahu. Tapi diorang cakap ada benda J ni, Mr. J ni kan, kalau kita cakap kita nak pergi syuting, nanti terganggu. Lepas tu diorang suka kasih tips macam tahu, aku nak pergi main bola, aku nak pergi cycling. Tapi diorang tak tahu ke macam kita tidur? Diorang cakap diorang bodoh. Tak tahulah diorang cakap diorang bodoh. Boleh cubalah. Boleh cuba. Tapi yang penting sekali, zikir tiap-tiap hari. Betul. Okey, itu je Syira, terima kasih kerana sudi cerita pada kami semua. Kita pun first time kat sini ceritakan semua segala-galanya. Betul. Tapi memang kita dah cakap lah, kita share ni bukan untuk macam nak kenakan orang tu kan. Bukan. Untuk macam agar cerita kita ni beri manfaat pada semua, pengajaran pada semua. Ya, itu je. So, terima kasih banyak. Happy tak? Dia lega. Macam rasa lega? Lega. Nak lega lagi? Lega actually macam because tak pernah ceritakan kan. So bila macam dah dapat luahkan tu, mungkin ada setengah yang boleh faham, ada yang setengah mungkin masih tak boleh faham. Tapi tak apa, asalkan this message gets across lah. You know, macam itulah. Sekarang saya kasih lega lagi Korang kau hajar korang Nasib baik mulut tak celupa. Kan? Sebab dah selalu berzikir. Okay, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Nanti sekejap ada something. Ada something lah. Mestilah. Suzairi kasih hadiah ke? Kasih hadiah. Kali merah woi. Puaka betul. Okey, ini Mina chip, salted egg chips kata orang tu. Memang sedap. Okey. Kat sini buat satu botol habis tak sampai 1 hari. Is it? Cruise pun makan. Sini ada yummy takoyaki. Favorite. Okay, favorite. Dan ni yummy takoyaki. I love yummy takoyaki. Kan? Yang ini yang awak makan tadi tu, the baking mummy. Okay, itu apa punya? Ini chocolate chip with almond. Boleh. Sini tak makan kacang. Okay, makan kacang. Satu ni. Tak makan kacang. Okey, kalau tak makan kacang. Tak apa, boleh ni. Awak boleh makan chocolate chip tu. Okey. Dan ini fragrance. Daripada Wali Fragrance. Thank you Wali Fragrance. Bos ni kan banyak minyak wangi kan. Terus saya cakap dia, kalau awak nak sponsor, ini dah nama hati saya. Hati saya ini nama jemputannya. Kalau boleh awak padankanlah minyak wangi awak dengan dia. Dan macam-macam. So inilah dia. Nanti nak bawa lah tengok. Okey ke tidak? Satu lagi lupalah, jauh lah. Mana dia? Banyaknya dari. Itu. Siap. Okey. Best saya interview sekejap je. Hadiah banyak saya. Ni satu lagi. Apa tu? Lupa. Apa? Ini sebutan dia The French macam mana sebutan? Okey, sebut. Lola? Suzairi sebut dia tu. Wala. La haula wala quwwata illa billah. Dalam apa? Lola apa? Dalam dia apa? Tahu bergedil. Okey. Yeah. Wah, banyak sih hadiah. Bestnya. Best kan? Interview sekejap je hadiah kan? Rezeki kita. Okey, terima kasih Syira. Terima kasih kepada semua sponsor hari ini. Dan kalau anda nak rasa apa yang kita makan hari ini, apa yang Syira dapat, link dia semua kat bawah. Kalau nak komen apa-apa tentang program ni, mungkin nak memperbaiki ke kita puaka ni, sila bagi komen. Bagi siapa-siapa kalau awak nak
Yelah, nak saya jemput individu mana-mana, awak boleh kasih komen. Ya, apa nak cakap apa? Tapi komen janganlah fokus sangat. Jangan fokus sangat. Alah, Okey. jagalah tata susilanya. Sempat Dah masuk kan. Okay, whatever it is, macam biasa orang cakap apa, like and share. Jangan lupa Like, subscribe. Wah, dah Tak YouTuber. sangka sih. Sudah ini cakap macam itu. Like and share, like and share. Like and share. Don't forget to subscribe. Like and share, like and share. $5, like and share, like and share. Subscribe. Okay, like and share. Apa lagi? Subscribe. Lagi apa? Tekan It's so loceng unlike tu. of Suzairi Sumari to say this, okay? It's so unlike of him. So, embrace the moment. Cuba like and share Like and Suzari's share. page, okay? Waka Subscribe. Show. Picit loceng tu untuk dapatkan apa? Update-update and notification and itu saja. So jangan lupa minggu hadapan malam Jumaat puaka tak kira usia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasihat saya untuk hari ini bagi siapa sahaja yang mungkin menjadi korban sihir, maka perbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maafkan orang yang hantar sihir tersebut. Dan juga yang ketiga, jangan kita menuduh-nuduh kepada siapa sahaja ataupun kita fitnah kepada siapa sahaja. Ini 3 perkara, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anda. Kemudian yang keempat, akan saya ajarkan bagaimana untuk menghilangkan akibat sihir tersebut. Yang pertama adalah kita siapkan kurma ajwa. Kemudian yang kedua adalah kita siapkan habbatu sauda daripada biji-bijian ataupun mungkin daripada minyaknya. Kemudian yang ketiga adalah kita siapkan madu sidr ataupun kita panggil sebagai honey sidr. Honey sidr in English, alright? Honey sidr. So kita campurkan ni 3, kemudian kita jadikan sebagai ubat. Setiap hari kalau boleh kita makan 1 sudu ataupun 2 sudu. Pagi 1 dan malam 1. Lakukan ini selama 60 hari. InsyaAllah sihir tersebut akan pergi dan akan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu siapa sahaja yang kena sihir ataupun jadi korban sihir. Jadi jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Episod puaka tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.